Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan kembali pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan ayat perintah. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks bahasa Melayu jilid 2 muka surat 17. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti ayat perintah dalam dialog. Yang kedua, murid dapat membina ayat perintah menggunakan kata perintah yang sesuai. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan ayat perintah. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 17. Di dalam buku teks muka surat 17 ini memaparkan petikan, dialog dan gambar berkenaan situasi lawatan sekolah ke negeri Sabah. Jadi, ini merupakan hari kedua lawatan, iaitu lawatan mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam, Sabah. Jadi, sekarang kita akan baca petikan dan dialog yang ada dalam buku teks muka surat 17. Kampung Budaya Mari-Mari. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam, Sabah. Minta perhatian semua. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya 5 etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau dan Murut. Baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Baik, cikgu. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Jangan buanglah sampah di tempat yang disediakan. Tolong. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jemput. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Kalau murid perasan, terdapat beberapa ayat yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu. Okey, ayat-ayat tersebut ialah ayat perintah. Jadi, apa itu ayat perintah? Jom kita belajar berkenaan ayat perintah terlebih dahulu sebelum kita lengkapkan ayat yang tergantung ini, ayat yang tidak lengkap di dalam dialog ini. Jadi apa itu ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Ayat perintah juga ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh, meminta, melarang atau mempersilakan seseorang berbuat sesuatu. Jadi daripada penerangan cikgu, ayat perintah ini biasa kita gunakan untuk meminta seseorang berbuat sesuatu. Contohnya biasa kita dengar, tolong buang sampah di dalam tong sampah. Jangan bising. Kita biasa dengar, itu ialah ayat perintah. Tolong bukakan suis. Okey, itu contoh ayat perintah. Banyak ayat perintah yang biasa kita gunakan dan biasa kita dengar daripada orang lain. Jadi terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu 1 ayat seruhan, 2 ayat permintaan, 3 ayat silaan, 4 ayat larangan. Okey, jom kita kenal lebih mendalam berkenaan setiap ayat perintah ini. Pertama sekali ialah ayat suruhan. Ayat suruhan ni digunakan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan. Intonasi suara menguatkan ayat suruhan. Contohnya, siapkan sekarang. Ini ialah ayat suruhan. Bermaksud kita perlu menyiapkan apa yang diminta. Siapkan sekarang. Jadi, kalau kita lihat contoh yang kedua, siapkan sekarang. Itu adalah intonasi yang berbeza. Okey, intonasi suara menguatkan ayat suruhan. Bermaksud, kalau ada penegasan contoh yang tadi yang cikgu berikan, contoh yang kedua, siapkan sekarang, bermaksud ia menguatkan ayat suruhan tersebut. Contoh ayat suruhan yang lain, ambilkan pen di atas meja. Ali, bawakan anak pokok itu ke sini. Jadi ini ialah contoh ayat suruhan. Selain itu juga,
tanda seru digunakan sekiranya mengandungi unsur perasaan. Contohnya perasaan marah dan sebagainya lah. Yang pertama, keluar dari rumah ini. Yang kedua, siapkan tugasan itu sekarang. Jadi kalau kita buat dalam penulisan, kita perlu gunakan tanda seru sekiranya ada unsur perasaan. Selain itu juga, ayat suruhan ini juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat perintah. Contohnya, keluarlah dari rumah ini. Awak siapkanlah tugasan itu sekarang. Jadi dengan adanya partikel lah ni dapat lembutkan ayat suruhan ataupun ayat perintah. Seterusnya kita akan lihat ayat perintah yang kedua, iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Contoh perkataan permintaan, minta ataupun tolong. Jadi kita akan gunakan kata ni, minta dan tolong, untuk memohon permintaan ataupun pertolongan. Jadi inilah contoh ayat permintaan yang mungkin murid biasa gunakan dalam kehidupan seharian. Tolong bukakan suis kipas itu. Minta perhatian semua murid-murid, bercakap dengan suara yang perlahan. Minta kamu semua bertenang. Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Jadi, kalau murid perasan, kita biasa gunakan perkataan ini, iaitu tolong dan minta untuk memohon permintaan atau pertolongan seseorang. Selain itu, ayat permintaan ini tidak boleh digunakan untuk ayat yang bermaksud negatif. Yang pertama, tolong jangan merokok. Okey, merokok ini adalah negatif. Yang kedua, minta jangan berkeliaran di kawasan ini. Sebenarnya tak perlu ada ayat permintaan terus kepada jangan merokok, jangan berkeliaran di kawasan ini. Terus kepada ayat yang ingin kita sampaikan. Jangan guna ayat permintaan pada awal-awal ayat untuk ayat yang bermaksud negatif. Ayat perintah yang seterusnya ialah ayat silaan. Ayat silaan digunakan dengan tujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Ayat silaan juga menggunakan kata silaan seperti sila, jemput dan mari sebelum kata kerja. Jadi ini adalah perkataan yang biasa kita gunakan untuk ayat silaan. Lazimnya, ayat silaan juga menggunakan kata silaan, iaitu jemput sila pada permulaan ayat. Contoh ayat silaan, sila datang ke rumah saya, jemput masuk, sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Okey, jadi kalau perasan, biasa kita gunakan ataupun biasa murid dengar ayat silaan digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagaimana ayat suruhan, ayat silaan juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat perintah. Jemputlah duduk, silalah letak beg anda di sana. Jadi dengan ada partikel lah ni, dia dapat lembutkan ayat perintah. Ayat perintah yang seterusnya ialah ayat larangan. Ayat larangan ni, kita melarang seseorang, iaitu ayat yang bertujuan melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Ayat larangan juga menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah sebelum kata kerja. Jadi inilah contoh ayat larangan. Jangan ambil harta orang, usah dikenang lagi kisah yang pahit. Awak tak usah datang lagi ke pejabat. Ayat larangan juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat larangan. Contohnya, janganlah ambil harta orang. Awak tak usahlah datang lagi ke pejabat. Jadi dengan ada partikel lah ni, dia dapat melembutkan ayat larangan. Ada juga ayat larangan yang bersifat umum dan tidak menggunakan kata larangan. Contoh ayat, dilarang merokok, dilarang memancing. Jadi dengan adanya perkataan dilarang ni bermaksud larangan. Itu ialah contoh ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan seperti jangan dan usah. Sekarang kita akan lengkapkan ayat perintah dalam buku teks muka surat 17. Jadi kita lihat kembali buku teks muka surat 17. Okey, kalau kita lihat semula, okey, dalam dialog dia ada tulis minta perhatian semua, yang menggunakan perkataan minta. Minta ini ialah ayat permintaan. Ini ialah ayat permintaan.
Yang kedua, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Dia menggunakan sila. Sila ini ialah ayat silaan. Yang seterusnya, tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Jadi dia menggunakan kata kerja di hadapan. Ini ialah ayat suruhan. Seterusnya, usah sentuh barangan yang dipamerkan. Jadi dengan adanya perkataan usah ini ialah ayat larangan. Sekarang kita akan lengkapkan dialog antara Hanif dan Nabila. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Jangan apa? Dia jangan menggunakan kata jangan. Jangan ini ialah larangan. Ayat larangan. Jadi apa yang kita boleh sesuaikan dengan perkataan jangan? Jangan bising. Jangan bising. Kita perlu jaga adab kita. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Jadi buanglah ini ialah ayat apa? Ayat suruhan. Menggunakan kata kerja. Jadi apa yang kita boleh lengkapkan dengan perkataan tolong? Tolong ini ialah ayat permintaan. Jadi kita boleh cakap apa? Tolong apa? Jadi kita boleh cakap tolong jaga kelakuan. Sebab tolong ini merupakan ayat permintaan. Jadi dia minta kita untuk menjaga kelakuan. Jadi baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jadi jadi Hanif pun menjawab, jemput apa? Jemput masuk. Jemput masuk ke dalam. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Jadi ini cadangan ayat perintah yang digunakan. Jangan bising, buanglah sampah di tempat yang disediakan. Jadi jangan bising ni menggunakan ayat larangan. Bermaksud tidak boleh berbuat bising. Tolong jaga kelakuan semasa di sana. Ini ialah ayat permintaan. Jadi dia minta kita menjaga kelakuan, jaga adab semasa berada di sana. Sebab berada di tempat orang lain, kita perlu menjaga kelakuan kita. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jemput masuk ke dalam rumah. Jemput ini ialah ayat silaan. Bermaksud sila masuk ke dalam rumah. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 21. Sekarang murid boleh lihat. Ini ialah latihan buku aktiviti muka surat 21. Arahannya, kita perlu bina ayat perintah berdasarkan respons yang diberikan. Jadi ini ialah respons yang diberikan. Jadi kita perlu bina ayat perintah yang bersesuaian dengan respons yang diberikan. Jadi kita baca terlebih dahulu maklumat yang ada dalam buku aktiviti muka surat 21. Tajuknya bubur pulut hitam. Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam, juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Jadi ayat perintah yang pertama ialah ayat permintaan. Responsnya, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Yang kedua ialah ayat suruhan. Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Yang ketiga ialah ayat larangan. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Yang seterusnya, ayat permintaan. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula melaka. Seterusnya ialah ayat suruhan. Responsnya, saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Seterusnya ialah ayat silaan. Responsnya, baiklah, saya akan menghidangkannya. Baiklah, sekarang kita akan lengkapkan ayat perintah yang bersesuaian. Yang pertama ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ni bermaksud ia menggunakan perkataan minta ataupun tolong. Jadi kita nak bina ayat menggunakan kata perintah, iaitu ayat perintah yang menggunakan perkataan minta ataupun tolong di hadapan.
Jadi responsnya, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Jadi bagaimana kita nak buat ayat? Okey, kita boleh tulis Alia tolong apa? Tolong rebuskan pulut hitam. Okey, tolong rebuskan pulut hitam. Baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Jadi ini carangan ayat permintaan. Alia, tolong rebus pulut hitam. Okey, sekarang kita lihat kepada yang kedua, iaitu ayat suruhan. Jadi ayat suruhan ini tiada perkataan yang khusus untuk ayat suruhan. Jadi kita akan menggunakan kata kerja. Okey, jadi kita lihat kepada responsnya. Yang mana ialah kata kerjanya? Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Jadi kita lihat ada kata kerjanya, iaitu memasukkan. Jadi kita boleh tulis ayat suruhannya, masukkan daun pandan. Itu sahaja ayat suruhan. Masukkan daun pandan. Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Jadi ini carangan ayat suruhan. Kemudian masukkan daun pandan. Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Okey, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga menggunakan ayat larangan. Jadi ayat larangan ni kita boleh gunakan perkataan jangan usah. Okey, ini ialah contohlah. Okey, yang boleh digunakan. Jadi kita lihat kepada responsnya. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Jadi bagaimana kita nak sesuaikan dengan ayat larangan? Okey, kita tulis dahulu jangan. Jangan apa? Jangan lupa. Lupa apa? Lupa masukkan santan cair dahulu. Okey, jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Jadi ini ialah carangan ayat larangan. Jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Okey, kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat permintaan. Okey, ayat permintaan ni kita menggunakan perkataan tolong ataupun minta. Jadi responsnya, saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Jadi bagaimana kita nak tulis? Okey, kita tulis dahulu tolong. Tolong apa? Tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Okey, tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Okey, jadi itu ialah contoh ayat permintaan. Jadi ini carangan ayat. Tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Biarkannya hingga mendidih. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Seterusnya ialah ayat suruhan. Okey, ayat suruhan ni tiada perkataan khusus. Jadi kita lihat kepada kata kerja. Okey, jadi responsnya, saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Jadi dia lihat responnya ialah berkenaan kata kerja memasukkan. Jadi bagaimana kita nak sesuaikan dengan ayat suruhan? Okey, kita boleh tulis masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, masukkan 1 cawan santan pekat. Jadi ini carangan ayatnya. Kemudian masukkan pula 1 cawan santan pekat. Saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Ini adalah responsnya. Seterusnya ialah ayat silaan. Ayat silaan menggunakan kata sila, jemput. Okey, jadi tengok responsnya. Baiklah, saya akan menghidangkannya. Jadi bagaimana kita nak sesuaikan? Kita tulis sila hidangkannya setelah selesai dimasak.
Okey. Jadi ini cadangan ayatnya, iaitu sila hidangkannya apabila selesai dimasak. Baiklah, saya akan menghidangkannya. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.